Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 10 dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya, penggunaan tenaga buruh luar. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk penggunaan tenaga buruh luar, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu. Yang kedua, kemasukan buruh dari Cina. Dan yang ketiga, kemasukan buruh dari India. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu. Ada 8 faktor yang utama. Yang pertama, faktor penolakan dari negara Cina dan India. Disebabkan banyak faktor penolakan daripada negara Cina dan India menyebabkan ramai buruh India dan Cina datang ke Tanah Melayu. Yang kedua, perkembangan pertanian di Tanah Melayu. Yang ketiga, peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Yang keempat, galakan British. Yang kelima, politik di Tanah Melayu yang stabil. Yang keenam, Tanah Melayu yang aman dan makmur. Yang ketujuh, kedatangan buruh India dan Cina tidak ditentang oleh orang Melayu. Dan yang ke-8, buruh India dan Cina berpindah ke Tanah Melayu. Jadi dia punya formula faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu ialah tolak petani kerana galak pikat maknyah datang dari Kedah. Pasal apa kena tolak petani? Sebab petani galak pikat maknyah daripada mana? Datang dari Kedah. Jadi petani-petani yang galak pikat maknyah tu kita kena tolak, ambil petani lain. Okey, tengok penerangan formula. Tolak merujuk pada penolakan. Penolakan berasal daripada perkataan tolak. Jadi tolak merujuk pada penolakan, iaitu faktor penolakan negara Cina dan India. Petani merujuk pada pertanian. Pertanian berasal daripada perkataan petani. Jadi petani merujuk pada pertanian, iaitu perkembangan pertanian di Tanah Melayu. Kerana merujuk pada pekerjaan. Pekerjaan berasal daripada perkataan kerja. Persamaan pada huruf KER. Kerana kerja, iaitu peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Galak merujuk pada galakan, iaitu dua sebutan awal untuk galakan menjadikannya galak. Galakan berasal dari perkataan galak, iaitu galakan British. Pikat merujuk pada politik, persamaan pada huruf P di depan. Pikat politik, iaitu politik Tanah Melayu yang stabil. Maknyah merujuk pada makmur, iaitu Tanah Melayu yang aman dan makmur. Datang merujuk pada kedatangan. Dari merujuk pada ditentang. Persamaan pada huruf D di depan. Dari, ditentang. Datang merujuk pada kedatangan. Kedatangan berasal dari perkataan datang. Jadi datang dari merujuk pada kedatangan buruh India dan Cina tidak ditentang oleh orang Melayu. Kedah merujuk pada berpindah. Persamaan pada sebutan dah di belakang. Berpindah Kedah, persamaan pada sebutan dah. Jadi Kedah merujuk pada berpindah, iaitu perpindahan orang Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Jadi apa formula untuk faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu? Formulanya tolak petani kerana galak pikat maknyah datang dari Kedah. Tolak itu merujuk pada faktor penolakan negara Cina dan India. Petani itu merujuk pada perkembangan pertanian di Tanah Melayu. Kerana merujuk pada peluang pekerjaan. Galak merujuk pada galakan British. Pikat merujuk pada politik Tanah Melayu yang stabil. Maknyah merujuk pada Tanah Melayu yang aman dan makmur. Datang dari merujuk pada kedatangan orang Cina dan India ataupun buruh Cina dan India ke Tanah Melayu tidak ditentang. Kedah merujuk pada pindah, iaitu perpindahan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu secara beramai-ramai. Okey, seterusnya kita lihat kemasukan buruh dari Cina. Ada 4 cara kemasukan buruh dari Cina. Yang pertama, secara kumpulan. Yang kedua, sistem pengambilan kaki tangan. Yang ketiga, sistem pengambilan rumah kongsi. Dan yang keempat, sistem tiket kredit. Jadi semua ada berapa cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu? Ada 4 cara. Dia punya formula: kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Kumpul merujuk pada kumpul juga, iaitu secara berkumpulan. Kaki tangan merujuk pada kaki tangan juga, iaitu sistem pengambilan kaki tangan. Kongsi merujuk pada kongsi juga, iaitu sistem rumah kongsi.
dan kredit merujuk pada kredit juga, iaitu sistem tiket kredit. Jadi apa formula untuk cara kemasukan buruh dari China? Formulanya kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Kumpul tu secara berkumpulan, kaki tangan tu sistem pengambilan kaki tangan. Kumpul kaki tangan, kongsi tu merujuk pada sistem pengambilan rumah kongsi, kredit tu merujuk pada tiket kredit. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, secara berkumpulan. Secara berkumpulan, contohnya kumpulan yang datang adalah kumpulan Fuchau, dibawa masuk ke Sarawak. Sebelum mereka bawa masuk, kemasukan mereka adalah disebabkan oleh persetujuan antara Ketua Kumpulan Fuchau dengan Anthony Brook, dan mereka bekerja dalam bidang pertanian, iaitu lada hitam dan gambir. Jadi contoh cara kemasukan secara berkumpulan ni adalah kumpulan mana? Kumpulan Fuchau yang dibawa masuk ke Sarawak. Lepas dibawa masuk, hasil persetujuan daripada Anthony Brook dengan Ketua Kumpulan Fuchau. Lepas dibawa masuk, bekerja dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian, iaitu lada hitam dan gambir. Okey, cara yang kedua, ingat balik formula. Kumpul kaki tangan. Kaki tangan iaitu sistem pengambilan kaki tangan. Majikan melantik pegawai untuk pergi mencari buruh di China. Segala perbelanjaan ditanggung oleh majikan. Segala perbelanjaan pegawai nak pergi ke China, dari segi pengangkutan, tempat tinggal, makan minum, semua ditanggung oleh siapa? Oleh majikan. Dan pegawai perlu membawa buruh hingga ke tempat majikan. Ingat dalam sistem pengambilan kaki tangan, siapa yang mengambil kaki tangan? Majikan. Macam mana majikan mengambil kaki tangan? Majikan melantik pegawai untuk pergi ke negara China, pergi mencari buruh di China. Jadi segala perbelanjaan ditanggung oleh majikan. Tugas pegawai tersebut untuk buat apa? Untuk membawa buruh ke tempat majikan. Daripada China, bawa sampai ke tempat majikan. Segala perbelanjaan siapa yang tanggung? Majikan yang tanggung. Semuanya sekali. Okey, seterusnya cara yang ketiga. Ingat balik formula. Kumpul kaki tangan, kongsi. Kongsi iaitu sistem pengambilan rumah kongsi. Dalam sistem pengambilan rumah kongsi, majikan melantik pegawai di China untuk mencari buruh di sana. Ya, kalau sistem pengambilan kaki tangan tadi, majikan melantik pegawai di tempatnya sendiri untuk pergi mencari buruh di China. Pergi cari di China. Kalau sistem pengambilan rumah kongsi, majikan di Tanah Melayu lantik pegawai di negara China itu sendiri, cari buruh di sana, di China. Segala perbelanjaan ditanggung oleh pegawai Cina tersebut. Jadi nak bawa dia datang ke Tanah Melayu, ditanggung oleh pegawai Cina di negara Cina itu sendiri. Pegawai harus membawa buruh sampai ke rumah kongsi. Rumah kongsi itu rumah yang diduduki oleh majikan. Ganjaran diberi mengikut bilangan buruh yang dibawa. Jadi berbeza sistem pengambilan kaki tangan, majikan melantik pegawai di tempat majikan itu sendiri, iaitu majikan di Tanah Melayu melantik pegawai di Tanah Melayu untuk pergi ke China cari buruh di China. Manakala sistem pengambilan rumah kongsi pula, majikan melantik pegawai yang dah ada di negara China. Majikan melantik pegawai di China untuk mencari buruh di negara China. Jadi segala perbelanjaan ditanggung oleh pegawai China tersebut, dan ganjaran didapat selepas membawa buruh ke Tanah Melayu. Okey, last sekali adalah sistem tiket kredit. Dalam sistem tiket kredit ni ada dua individu yang terlibat. Yang pertama Keh Tau dan yang kedua Sing Keh. Keh Tau bermaksud ketua dan Sing Keh bermaksud buruh. Keh Tau ditugaskan untuk pergi mencari buruh di China. Ya, kalau pergi mencari buruh di China, ada sama dengan sistem apa? Sistem pengambilan kaki tangan ke sistem pengambilan rumah kongsi? Ya, pandainya dia sama dengan sistem pengambilan kaki tangan. Kalau sistem pengambilan rumah kongsi, majikan lantik pegawai yang dah ada di China dah untuk cari buruh di negara tersebut. Jadi tugas kita adalah mendapatkan upah mengikut bilangan buruh yang dibawa ke Tanah Melayu. Ya, lepas cari buruh di China, lepas pergi mencari buruh di China dia perlu membawa semua buruh yang dah dicari itu sampai ke tempat majikan di Tanah Melayu, dan upah mengikut bilangan buruh yang dah dia cari. Okey, kemudiannya Singkeh. Singkeh bermaksud buruh. Singkeh akan diberikan tiket yang menyatakan tempat pelabuhan yang dia kena turun dan statusnya berhutang atau tidak. Ya, selepas Keh Tau mencari buruh, buruh tu semua, buruh ataupun Singkeh tu, buruh juga dipanggil apa? Singkeh. Ya, selepas Keh Tau mencari Singkeh ataupun selepas pegawai mencari buruh, jadi buruh tu akan diberi apa? Diberi tiket. Dekat tiket tu dinyatakan dua benda. Yang pertama, pelabuhan yang dia kena berhenti iaitu Tanah Melayu, dan statusnya berhutang ataupun tidak. Dan jika berhutang, Singkeh terpaksa bekerja dengan majikan sehingga habis hutangnya. Selalunya dalam sistem tiket kredit ni,
semua buruh-buruh yang dicari statusnya berhutang ke tidak? Ya, statusnya semuanya berhutang. Jadi mereka terpaksa bekerja dengan majikan yang berada di Tanah Melayu sehingga habis hutang mereka. Jadi dalam sistem tiket kredit ada berapa individu terlibat? Ada 2 individu. Kes-tau dengan Singkeh. Apa tugas kes-tau? Ada 2 tugas kes-tau. Yang pertama, perlu mencari buruh di China, dan yang kedua, mendapat ganjaran mengikut bilangan buruh. Yang kedua, Singkeh. Singkeh ada berapa tugas ada? Ada 2 tugas ada. Yang pertama, dia diberi tiket yang menyatakan tentang pelabuhan dia kena turun dan statusnya. Dan yang kedua, Singkeh juga, jika berhutang, Singkeh kena bekerja dengan majikan sehingga habis hutangnya. Jadi semua ada apa cara kedatangan buruh Cina ke Tanah Melayu? Ada 4 cara. Ingat balik formula. Kumpul, kaki tangan, kongsi, kredit. Kumpul tu secara berkumpulan. Kaki tangan tu sistem pengambilan kaki tangan. Kongsi, sistem pengambilan rumah kongsi. Kredit tu sistem tiket kredit. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu. Ada 3 cara kemasukan buruh India. Yang pertama, sistem Kangani. Kangani bermaksud ketua. Yang kedua, sistem kontrak. Dan yang ketiga, sistem buruh bebas. Buruh bebas. Jadi semua ada berapa cara? Ada 3 cara. Kangani, kontrak dengan buruh bebas. Dia punya formula. Tangani kotak bebas. Tangani merujuk pada Kangani. Persamaan pada sebutan ngani di belakang. Cuma cikgu gantikan huruf K kepada huruf T. Tangani merujuk pada Kangani. Kotak merujuk pada kontrak. Persamaan pada huruf KO di depan. Kotak, kontrak. Bebas merujuk pada bebas juga. Jadi ada apa cara kemasukan buruh India? 3 cara. Formulanya, tangani kotak bebas. Tangani merujuk pada Kangani. Kotak merujuk pada kontrak. Bebas merujuk pada bebas. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sistem Kangani atau ketua. Kangani diberi lesen untuk mencari buruh di India. Ya, Kangani ni berbeza dengan sistem-sistem lain sebab Kangani ni adalah sistem yang halal. Pasal apa dia halal? Sebab dia dapat lesen. Ya, Kangani diberi lesen untuk mencari buruh di India. Ianya seperti agensi mencari buruh di India. Diberi wang pendahuluan untuk mencari buruh di India. Ya, majikan memberi wang pendahuluan kepada Kangani untuk mencari buruh di India. Namun last sekali Kangani diharamkan kerana ada unsur penyelewengan. Ya, disebabkan diminta duit banyak sangat, berlaku penyelewengan. Dan last sekali diharamkan. Walaupun pada mulanya dihalalkan. Pasal apa Kangani pada mulanya dihalalkan? Sebab dapat lesen. Last sekali diharamkan. Pasal apa diharamkan? Sebab berlaku banyak penyelewengan. Penyelewengan dari segi duit. Pasal apa boleh berlaku penyelewengan dari segi duit? Sebab dia diberi wang pendahuluan. Okey, yang kedua, sistem kontrak. Majikan pergi mencari buruh di India. Ya, dalam sistem kontrak, majikan sendiri yang pergi mencari buruh di India. Jadi buruh yang telah diperolehi akan terikat kontrak untuk bekerja dengan majikan dalam tempoh tertentu sehingga selesai hutang. Buruh dibayar gaji antara 9 hingga 13 sen sahaja sehari. Ya, 9 sen hingga 13 sen saja sehari. Sistem ini diharamkan kerana ada unsur penindasan, ya, iaitu majikan menindas buruh. Kerana apa menindas buruh? Sebabnya gaji sangat rendah dan kena kerja sampailah ke mati. Mana cukup nak bayar segala hutang-hutang majikan? Sebab itulah sekali sistem kontrak ni diharamkan sebab ada unsur penindasan, iaitu majikan menindas buruh. Last sekali, buruh bebas. Dalam sistem buruh bebas ni, buruh bebas untuk datang ke Tanah Melayu. Mereka datang menggunakan duit sendiri, datang melalui agensi ataupun orang perseorangan, dan bebas untuk tinggal dan bekerja di mana-mana sahaja yang mereka suka. Itu makna buruh bebas. Bebas untuk bekerja dan tinggal di mana-mana pun yang mereka suka. Terpulang pada mereka sendiri. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 10 untuk tahap 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang bawah-bawah ni. Warna oranye itu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah itu adalah SPM ulangan. Okey, kita tengok SPM sebenar dulu, warna oranye. 2010 tak ada, 2011 naik tu dah AC, 2012 tak ada, 2013 naik AC, 14 naik AC, 15 naik AC, 16 tak ada, 17 naik AC, 18 tak ada, 19 pun tak ada. 2020
ya berkemungkinan akan ada dalam soalan esei. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, kita tengok SPM ulangan warna kelabu bawah. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan nak struktur, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan nak esei, 18 ulangan nak esei, 19 ulangan nak esei, 2020 ulangan yang terkini pun tak ada. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 iaitu Januari 2021 ni, tengok cikgu nak ulang dia punya trend ah. Tengok yang warna oranye tu. Tak naik, naik, tak naik, 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 tak naik, naik, tak naik, tak naik. 2020 ya berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tajuk apa kita belajar tadi? Kemasukan buruh asing. Ya, bukan pembandaran lah kita belajar tadi. Jadi pembandaran tu cikgu saja highlight. Sebenarnya yang highlight yang tuan bila tahun 2011. Ya, tajuk tentang kedatangan buruh asing baru sekali je ditanya, iaitu tahun 2011. Dan ni dah 2000 apa? 2020 dah. Jadi dah 9 tahun dah tak ditanya tajuk kedatangan buruh asing ni. Jadi tolong hafal semua perkara berkaitan buruh asing ni. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sangat besar akan ditanya pada tahun 2020 ini. Jadi tolong hafal nah. Tajuk ni sangat-sangat penting. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan cara kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu. Apa kehendak soalan? Cara kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu. Cara kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu ada berapa cara? Ada 4 cara. Ada formula dah? Ada. Apa formulanya? Kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus secara berkumpulan, 2 Roman tulis terus sistem pengambilan kaki tangan. Ada lagi tak cara lain? Ada 2 cara lagi. Ingat balik formula. Kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Ya, kongsi tu apa? Sistem pengambilan rumah kongsi. Kredit tu apa? Tiket kredit. Okey, tengok soalan B. Bagaimanakah cara kemasukan buruh Cina di soalan 1A dapat sampai ke tanah Melayu? Apa kehendak soalan? Cara kemasukan yang jawapan di 1A tadi. 1A tadi kita jawab apa? Kita jawab 2 cara. Yang pertama, secara berkumpulan, dan yang kedua, sistem pengambilan kaki tangan. Ya, jadi jawab balik dua-dua tu. Okey, sebelum nak jawab, tengok balik soalan struktur ni. Di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil pembuka soalan. Cara kemasukan buruh Cina secara berkumpulan ke tanah Melayu ialah kumpulan futsal dibawa masuk ke Sarawak selepas mendapat persetujuan antara kumpulan ketua kumpulan futsal dan Anthony Brooke. Titik. Kedua, mereka bekerja dalam bidang pertanian iaitu lada hitam dan gambir. Okey, itu adalah secara berkumpulan. Yang kedua, macam mana nak memulakan yang sistem pengambilan kaki tangan pula? Menggunakan perkataan manakala. Manakala sistem pengambilan kaki tangan pula majikan melantik pegawai untuk pergi mencari buruh di China. Segala perbelanjaan ditanggung oleh majikan dan pegawai perlu membawa buruh hingga ke tempat majikan. Ada lagi tak? Ada 2 lagi cara. Selain secara berkumpulan, sistem pengambilan kaki tangan. Yang ketiga, sistem pengambilan rumah kongsi. Dalam sistem pengambilan rumah kongsi, majikan melantik pegawai di negara China sendiri untuk mencari buruh di sana. Jadi segala perbelanjaan ditanggung oleh pegawai tersebut dan pegawai tersebut mendapat upah mengikut bilangan buruh yang dibawa sampai ke tanah Melayu. Last sekali, tiket kredit. Tiket kredit ni ada 2 golongan terlibat, kereta dengan singkir. Kereta ada 2 tugas, mencari buruh di China dan mendapat upah mengikut bilangan buruh. Singkir akan diberi tiket. Tiket tersebut menyatakan pelabuhan dia kena berhenti dan statusnya berhutang atau tidak. Sekiranya berhutang, dia kena kerja sampai habis hutang. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Soalan C ditanya, pada pendapat anda, apakah impak kemasukan buruh asing yang tidak terkawal ke negara kita pada hari ini? Ya, impak merujuk pada kesan. Kesan kemasukan buruh asing sehingga ke hari ini tanpa terkawal. Ya, jadi untuk soalan struktur ni, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Impak kemasukan buruh asing yang tidak terkawal ke negara kita pada hari ini ialah peluang pekerjaan rakyat tempatan terjejas.
titik, lepas titik, penanda bacaan apa cikgu ajak, guna number. Jadi kedua koma, gejala sosial meningkat. Lepas kedua, ketiga, peningkatan kadar jenayah. Last sekali, keempat, menjejaskan identiti negara. Nak tambah lagi jawapan lain boleh tak? Yang kelima apa? Menyebabkan wujudnya setinggan, masalah setinggan. Selain itu yang keenam, pengaliran keluar mata wang negara keluar negara. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan AC. Markahnya 488. 488 bukan 448. 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, apakah faktor-faktor yang mendorong buruh dari China dan India ke tanah Melayu? Apakah nak soalan? Faktor-faktor kemasukan buruh India dan China. Ada formula tak faktor-faktor kemasukan buruh India dan China? Ada. Apa formulanya? Tolak petani kerana galak pikat maknya datang dari Kedah. Okey, untuk jawab soalan AC seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Faktor-faktor yang mendorong buruh dari China dan India ke tanah Melayu ialah faktor penolakan dari negara China dan India. Titik. Penanda bacaan apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, perkembangan pertanian di tanah Melayu. Titik. Lepas kedua, ketiga, peluang pekerjaan di tanah Melayu. Last sekali, keempat, galakan daripada kerajaan British. Ada 4 saja ke? Ada lagi 4. Ingat balik formula. Tolak petani kerana galak pikat. Pikat tu apa? Politik tanah Melayu yang stabil. Maknya tu apa? Tanah Melayu nak aman dan makmur. Datang dari merujuk pada kedatangan buruh Cina dan India tidak ditentang. Kedah merujuk pada perpindahan secara beramai-ramai. Okey, soalan B ditanya, terangkan cara kemasukan buruh dari China dan India ke tanah Melayu. Cara kemasukan buruh Cina, ada apa cara? Ada 4 cara. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Manakala cara kedatangan buruh India ada apa cara? Ada 3 cara. Apa formulanya? Tangani kotak bebas. Okey, untuk jawab soalan esei ni, yang 8 markah kena bahagi 2. 4 markah untuk cara kedatangan buruh Cina dan 4 markah cara kedatangan buruh India. Okey, untuk jawab seperti biasa, wajib ada pembuka. Jadi pembuka bagi soalan ini, ambil balik kat soalan. Cara kemasukan buruh Cina dan India ke tanah Melayu ialah buruh Cina datang secara berkumpulan. Contohnya kumpulan Fuca dibawa masuk ke Sarawak selepas mendapat persetujuan antara ketua kumpulan Fuca dan Anthony Brook. Mereka bekerja dalam bidang pertanian iaitu lada hitam dan gambir. Ada lagi tak? Ada 3 lagi cara kemasukan. Apa lagi? Ingat balik formula. Kumpul kaki tangan, kongsi kredit. Kaki tangan tu apa? Sistem pengambilan kaki tangan. Iaitu majikan melantik pegawai untuk pergi ke negara China mencari buruh di China. Segala perbelanjaan ditanggung oleh majikan. Jadi pegawai mendapat upah berdasarkan bilangan buruh. Pegawai perlu membawa buruh sampai ke tempat majikan di tanah Melayu. Kongsi itu apa? Sistem pengambilan rumah kongsi. Majikan melantik pegawai yang berada di negara China untuk mencari buruh di sana. Segala pembelanjaan ditanggung oleh pegawai di China tersebut dan pegawai tersebut mendapat upah mengikut bilangan buruh. Last sekali, kredit merujuk pada tiket kredit. Ada 2 golongan, Keta dengan Singkeh terlibat. Keta iaitu ketua ditugaskan mencari buruh di China dan mendapat upah mengikut bilangan buruh. Dan satu lagi Singkeh. Singkeh diberi tiket yang menyatakan pelabuhan mana kena berhenti dan statusnya berhutang ke tidak. Jika berhutang, dia kena kerja sampai habis hutangnya. Okey, kemudiannya macam mana nak memulakan jawapan tu? Cara kedatangan buruh India menggunakan perkataan manakala. Manakala buruh India pula datang menggunakan sistem Kangani. Kangani diberi lesen untuk mencari buruh di India. Ianya seperti agensi mencari buruh di India dan diberi wang pendahuluan untuk mencari buruh di sana. Dan sekali sistem ini diarahkan kerana ada unsur penyelewengan. Ada apa cara lagi? Buruh India selain Kangani ada 2 lagi. Ingat balik formula. Tangani kotak bebas. Kotak tu merujuk pada kontrak, iaitu majikan pergi mencari sendiri buruh di India dan majikan membayar upah kepada buruh India yang dah dijumpa pada kadar 9 hingga 12 sen. Dan last sekali, sistem kontrak ini diharamkan sebab ada unsur penindasan. Last sekali, buruh bebas. Buruh bebas datang ke tanah Melayu, tak kira datang melalui agensi ataupun orang perseorangan. Buruh ni datang menggunakan duit sendiri dan dia bebas untuk bekerja atau tinggal di mana-mana sahaja di tanah Melayu. Okey, last sekali soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke tanah Melayu pada ketika itu? Ya, pada ketika itu merujuk pada zaman British. Okey, sebelum nak jawab esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Kesan kehadiran buruh asing ke tanah Melayu pada ketika itu ialah pembentukan masyarakat pelbagai kaum dengan penempatan dan pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi. Contohnya orang Melayu
tinggal di kampung ataupun luar bandar. Orang India tinggal di estet ataupun ladang getah. Dan orang Cina tinggal di lombong ataupun bandar. Dari segi pekerjaan pula, orang Melayu bekerja sebagai petani, orang India menjadi buruh di ladang getah, dan orang Cina menjadi peniaga ataupun bekerja di lombong biji timah. Hal ini mewujudkan perbezaan atau jurang sosial antara kaum di tanah Melayu. Sebab semua ada penempatan sendiri dan pekerjaan sendiri. Tak ada gabung-gabung. Okey, kesan yang kedua. Menggunakan bahasa pertuturan yang berbeza. Ini menyebabkan tidak terdapat kesepaduan di kalangan penduduk. Dan interaksi atau hubungan sosial antara kaum menjadi tidak meluas. Kesannya menyulitkan proses perpaduan nasional. Okey. Hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Akhirnya, cikgu nak mengucapkan selamat belajar dan selamat berjaya kepada semua pelajar. Tolong hafal semua tajuk-tajuk yang cikgu bagi. Nanti cikgu akan kongsi apa tajuk-tajuk sport untuk SPM pula. Okey, hanya sekadar itu sahaja permintaan cikgu yang terakhir. Tolong like dan view cikgu punya Facebook page. Nanti cikgu kongsikan dia punya link di bawah. Okey, sekadar itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.